kita record dulu. Okey. So kerana kekayaan hasil bumi seperti apa biji timah dan emas ini memang menjadi fokus kepada barat untuk memperoleh biji timah dan emas. Jadi negeri-negeri seperti Perak, Selangor dan Negeri Sembilan Pahang ini memang kaya dan makmur dengan biji timah. Okey, jadi kekayaan ini telah menarik kuasa asing untuk datang dan menguasai negeri-negeri ini. Dan kita tahu bahawa kekayaan biji timah ini dah bermula sejak abad ke-15 lagi. Perlombongan biji timah telah bermula dengan kegiatan melombong biji timah dimulakan oleh orang-orang Melayu menggunakan kaedah melampan. Melampan digunakan untuk melombong biji timah. Dan biji timah itu digunakan untuk kegunaan tempatan dan juga diperdagangkan. Dan perdagangan biji timah dijalankan di bawah pengawasan pembesar-pembesar Melayu sebagai pemilik lombong yang membekalkan semua keperluan perbelanjaan. Dan pembesar Melayu ini memperoleh kawasan-kawasan pegangan itu, kawasan-kawasan perlombongan itu melalui surat tauliah, iaitu surat pengesahan pemilikan daripada sultan. Jadi punca pendapatan utama mereka ialah perdagangan biji timah dan sultan menerima bahagiannya daripada hasil perdagangan biji timah. Contohnya Long Jaafar. Long Jaafar telah membuka sebuah jajahan daripada negeri Perak yang dinamakan sebagai Larut, dan segala sungai-sungai telah dijadikan lombong biji timah. Jadi itu contohlah Long Jaafar dengan lombong biji timah. Baik. Kemudian pada abad ke-16 ke-17, negeri Perak. Melampan tu macam mana? Sebenarnya hampir sama dengan mendulang. Hampir sama dengan mendulang sebenarnya ya. Hampir sama, cuma penggunaan alat yang berbeza. Alat yang berbeza sedikit. Baik, tak apa. Nanti kalau ada video nanti cikgu tunjukkan macam mana teknik melampan tu. Dia hampir sama macam mendulang tu. Hampir sama macam mendulang tu lah. Ya. Baik. Perlombongan biji timah pada abad ke-16 dan ke-17, kalau kita lihat di negeri Perak, memang Perak terkenal dengan hasil biji timah dan perlombongan banyak berlaku di Sungai Perak. Daripada Kuala Kangsar sampailah ke Kelian Intan dan sampailah mula dilombong di Manjung dan juga Beruas. So mula di mana? Di Kelian Intan, kemudian di mana? Di Kuala Kangsar di sini. Kemudian juga di Beruas dan juga di Manjung serta Larut. Banyak kawasan biji timah di negeri Perak. Jadi kekayaan dan kemakmuran Perak inilah menyebabkan Aceh meletakkan Perak sebagai negeri naungan, maknanya negeri lindungan Aceh. Jadi Perak tak suka. Jadi Perak telah bebaskan diri daripada Aceh dengan menggunakan biji timah sebagai bayaran kepada Portugis untuk mendapatkan perlindungan. Jadi Perak tak mahu duduk di bawah Aceh, so Perak telah deal dengan Portugis. Portugis, kau tolong lindungi aku bayar kau menggunakan biji timah. Jadi itulah yang berlaku di negeri Perak. Kemudian pada itu abad ke-17, abad ke-18, perlombongan biji timah pada abad ke-18 telah lagi banyak. Sebelum ni di Perak sahaja. Sekarang ni dah ada di negeri Selangor pula. Di Perak seperti di Kerian, Kurau, Larut, Terung dan juga Beruas. Kemudian di Bena pula Kota Belanda di Pulau Pangkor. Dan Kota Belanda itu digunakan untuk sebagai gudang bagi menyimpan biji timah yang diperoleh dari negeri Perak. Malah Sultan Perak pada waktu itu, iaitu Paduka Seri Sultan Muzaffar Shah, memeterai perjanjian dengan Belanda untuk jual biji timah itu kepada Belanda di Melaka. Jadi kemudian sedikit demi sedikit biji timah Perak mulai merosot akibat aktiviti penyeludupan biji timah kepada pedagang-pedagang British di Pulau Pinang melalui Sungai Kurau. Kemudian muncul pula di Selangor, di mana ramai pedagang luar tertumpu di Kuala Selangor kerana kekayaan biji timah di Kuala Selangor.
Di mana Sultan Ibrahim dan juga Belanda telah menandatangani perjanjian untuk menjual hasil biji timah itu kepada Belanda juga. Baik, aktiviti penyeludupan tu macam mana? Okey, ada yang bertanya. Aktiviti penyeludupan biji timah tu macam mana? Dia macam ni. Okey, pada awalnya Sultan Perak buat perjanjian dengan Belanda untuk jual biji timah kepada Belanda sahaja. Di Melaka. Masalahnya Belanda tu membeli biji timah tu dengan murah. Belanda beli biji timah tu dengan murah. Maka apabila British datang, pedagang British kata apa? Jual dengan aku. Aku bayar lagi mahal daripada Belanda. Jadi, mulalah biji timah itu diseludup. Maknanya smuggle. Dismugglingkan, dikeluarkan daripada Perak dan sepatutnya jual kepada Belanda. Diorang pergi jual kepada British. Why? Sebab British beli lagi mahal daripada Belanda. So itulah dia aktiviti penyeludupan. Aktiviti penyeludupan. Ya, betul. Kan beli murah-murah. Belanda memang macam tu. Belanda ni kalau nak beli barang, kalau boleh dia nak lagi murah. Ditawar sampai murah semurah-murahnya. Baru dia beli. Jadi dia tak sama macam British. British offer yang lebih mahal. Jadi sebab itu pedagang-pedagang di Perak, pelumur-pelumur biji timah di Perak jual kepada British secara senyap-senyap. Itu yang dikatakan penyeludupan biji timah. Baik. Kemudian kita lihat pedagang persendirian iaitu Francis Light. Francis Light yang membuka Pulau Pinang tu kan, telah mengakui kekayaan negeri-negeri Melayu. Dia kata Light telah memerihalkan bahawa Perak ni berupaya menghasilkan 5,000 pikul biji timah setiap tahun dan mempunyai kontrak perdagangan dengan Belanda di Melaka. Memang kaya lah. Memang Perak memang kaya dengan biji timah. Jadi kemudian pada abad ke-19 memang kekayaan biji timah ni memang mencapai tahap yang penting. Di mana kalau kita lihat penglibatan pelombong-pelombong Cina menjadikan Perak, Selangor dan Negeri Sembilan sebagai pengeluar biji timah utama dunia. Biji timah utama dunia kau. So seperti mana di Larut. Penurunan biji timah di Larut menyebabkan perlombongan biji timah Perak mencapai tahap yang penting, iaitu pembesar Larut, iaitu Long Jaafar dan anaknya Ngah Ibrahim telah memajukan biji timah di Kelian Pau dan Kelian Baru, membawa masuk pelombong Cina. Kalau di Lembah Kinta, begitu juga di Perak. Lembah Kinta, pengeluar utama biji timah dunia, iaitu Lembah Kinta. Jadi dari situlah munculnya bandar-bandar baru seperti Gopeng, Ipoh, Batu Gajah dan juga Kampar. Di Jugra, Selangor. Jugra berperanan penting sebagai pusat pentadbiran kerajaan, berpindah ke Kelang, dan Jugra sebenarnya menjadi pusat pengutipan cukai biji timah yang dibawa keluar melalui Sungai Langat untuk dibawa ke pelabuhan Melaka. Jugra pun menjadi pusat pentadbiran. Kuala Lumpur menjadi pusat pengeluaran biji timah yang penting. Dan biji timah banyak di Lombok di mana? Di Ampang. Siapa yang tinggal di KL tahulah Ampang tu. Di Ampang. Kuala Sungai yang menjadi pertemuan Sungai Kelang dan Sungai Lumpur itu dijadikan pangkalan untuk mengangkut biji timah. KL dengan Kelang lain baik. KL dengan Kelang lain, tapi dulu pada zaman ini iaitu zaman ini Kuala Lumpur dan Ampang itu sebahagian daripada daerah Kelang. Dulu Kuala Lumpur dengan Ampang itu semua adalah sebahagian daripada daerah Kelang. Besarnya Kelang tu memang besar. Jadi kejayaan perlombongan ini telah menjadikan orang Melayu dan orang Cina mendirikan pertempatan di Kuala Lumpur. Begitu juga di Lukut.
Lukut tu sekarang ni di Port Dickson, di kawasan Port Dickson dulu okey, Lukut ini adalah wilayah Kesultanan Selangor. Dulu Lukut tu di kawasan Port Dickson adalah Kesultanan Selangor punya. Dan di situ ada perlombongan biji timah yang mula diusahakan oleh Raja Busu dengan membawa masuk pelombong Cina. Selepas kebangkitan Raja Busu, Raja Jumaat berjaya jadikan Lukut sebagai pusat perdagangan biji timah. Raja Busu ni sebenarnya adalah adik-beradik kepada Sultan Abdul Samad. Adik-beradik Sultan. Biasanya Sultan ni ada adik-beradik. So adik-beradik dia inilah yang menggunakan nama raja lagi ya. Raja Busu, Raja Jumaat. Dia akan jaga kawasan dia. Raja Busu jaga kawasan Lukut. Sultan arahkan. So dia adik-beradik dia. Adik-beradik Sultan. Jadi Raja Busu inilah. Ya betul. Lukut diserahkan kepada daerah Sungai Ujong di Negeri Sembilan. Lukut akhirnya diberikan kepada Sungai Ujong, baik itu diberi kepada Negeri Sembilan selepas rundingan antara Sultan Selangor dengan pemerintah Sungai Ujong. Maka Kajang, Semenyih dan Beranang yang dulunya kawasan Sungai Ujong iaitu kawasan Negeri Sembilan telah menjadi sebahagian daripada Kesultanan Selangor. Maknanya diorang exchange. Dulu Lukut, Lukut Port Dickson itu Selangor punya. Kajang, Semenyih, Beranang adalah Negeri Sembilan punya. So apabila Sultan Selangor bersama dengan pemerintah Sungai Ujong membuat perjanjian rundingan, maka mereka exchange. Selangor ambil Kajang, Semenyih, Beranang, manakala Negeri Sembilan mengambil Lukut. Sampailah sekarang. Jadi itulah kawasan-kawasan perlombongan biji timah yang terkenal di negara kita, iaitu di Perak, di Selangor dan juga di Negeri Sembilan. Baik, ini pelombong Cina menggunakan kaedah lombong dedah. Ini lombong dedah, ini paip air. Ini paip air dan paip air ini akan menembak air ini ke dinding-dinding tanah itu, dan dinding tanah itu akan keluarkan biji timah, yang biji timah itu akan mengalir mengikut air dan kemudian akan ditapis untuk mengasingkan tanah dengan biji timah. Ini dipanggil kaedah lombong dedah. Dan mereka menggunakan rangkaian pam kayu untuk mengimbas air dari dalam lombong. Lombong yang kering boleh digali dengan lebih dalam, dengan itu lebih banyak biji timah boleh diperolehi. So ini kaedah-kaedahnya. Baik. Selain daripada kekayaan biji timah, negara kita juga kaya dengan hasil emas. Kita tahu kan bahawa macam kita tengok bahawa kawasan perlombongan emas banyak terdapat di jalur emas ini. Daripada Kelantan, Pahang dan juga membawa ke Negeri Sembilan. Dan kawasan perlombongan emas banyak terdapat di Raub. Dan kita tahu bahawa masyarakat Melayu menggunakan emas untuk membuat barangan perhiasan, dan kita ada pending emas bertatah batu perbata biasanya dipakai oleh kerabat diraja semasa istiadat kebesaran diraja. So memang kita ada banyak biji timah dan emas. So lokasi perlombongan emas ini banyak terdapat di hulu Pahang, iaitu di Sungai Tembeling, Sungai Jelai dan Sungai Semantan. Kawasan perlombongan penting untuk emas ialah di Raub. Di Raub di mana? Di Pahang. Dan kegiatan emas ni telah bermula sejak abad ke-16 dan ke-17, dijalankan oleh orang Melayu, orang asli dan orang Minangkabau menggunakan kaedah yang sama, iaitu kaedah mendulang dan melampan. Abad ke-18, kekayaan emas menarik kehadiran orang Cina dari Kelantan, Perak dan Negeri Sembilan. Mereka juga menggunakan kaedah melampan, dan pada abad ke-19 orang Eropah mendapat konsesi, iaitu kebenaran daripada Sultan Ahmad untuk memajukan kegiatan perlombongan di Pahang. Jadi
orang Eropah telah menggunakan kaedah lombong dedah dan lombong bawah tanah. Baik, so kesimpulannya, okey, kalau kita lihat, okey, kedatangan Barat sebenarnya berpunca daripada dua sebab, okey, iaitu kekayaan biji timah dan juga kekayaan emas di negara kita. Ini bukti-bukti menunjukkan negara kita kaya dengan biji timah dan emas. Jadi daripada situ, bermulalah perluasan kuasa British di Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang. Di mana kalau kita lihat bagaimana, okay, kalau kita lihat British memerlukan bahan mentah untuk mencukupi bagi menjamin pengeluaran hasil industri di Eropah. Jadi negeri Melayu ni kaya pula dengan biji timah, sebab itu British datang. Jadi British menggunakan strategi apa? So ingat, antara strategi yang British gunakan adalah seperti manipulasi, desakan dan ugutan, serta mengadakan perjanjian dengan pemerintah tempatan. Ini adalah kita kata sebagai strategi yang kita belajar itu kan. Manipulasi, desakan dan ugutan serta mengadakan perjanjian. Strategi manipulasi digunakan apabila wujudnya suasana yang tidak stabil dan kekacauan yang berlaku di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Jadi British berikan bantuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan lah. Jadi British pilih side dia. Contohnya di Perak. Tengok di Perak. Manipulasi British di Perak. Okey, perang larut dan perebutan takhta Kesultanan Perak menjadi punca. Punca kepada British untuk menguasai Perak, iaitu kita lihat ini perang larut. Perang larut ini kalau kita lihat sebab ramai pelombong Cina dibawa masuk ke Larut oleh pemerintah Larut, iaitu Menteri Ingat Ibrahim. Kumpulan Cina yang bergaduh ni sebenarnya adalah Gihim dan juga Haisan. Bergaduh untuk mempertahankan hak dan kepentingan masing-masing, maka pergaduhan itu mencetuskan perang larut. Bila berperang yang lama, ini menjejaskan perdagangan biji timah. Sebab tak ada orang yang melombong biji timah, duk sibuk berperang. Jadi para pelabur Eropah dan pedagang-pedagang di negeri Selat minta British untuk campur tangan supaya dapat melindungi pelaburan mereka dalam perlombongan biji timah. Jadi, bermakna ini kesilapan sendiri, iaitu apa? Kesilapan kerana tercetusnya perang larut. Yang kedua, perebutan takhta Kesultanan Perak. Di mana kita tahu Kesultanan Perak telah mengasaskan sistem penggiliran dalam pewarisan takhta. Dan mengikut sistem ini, bakal raja perlu melalui 3 jawatan, iaitu Raja Dihilir dulu, kemudian Raja Bendahara, kemudian Raja Muda, sebelum berhak ditabalkan sebagai Sultan. Lebih kurang lah Kobra, Gihir dengan Haisan ni lebih kurang kita kata gangster lah, lebih kurang lah. Baik. So pada akhir abad ke-19 berlaku krisis dalam kalangan kerabat di Raja Perak, iaitu apabila sistem penggiliran ini tidak dipatuhi. Iaitu pertabalan Sultan Ismail. Selepas kemangkatan Sultan Ali, Raja Ismail iaitu Raja Bendahara dilantik sebagai Sultan Perak. Bagi muda mendapat sokongan daripada para pembesar Hulu Perak, termasuk Ngah Ibrahim. Bukan kau Ali, bukan kau Ali. Itu Sultan Ali, bukan kau Ali. Kalau kau dah mangkat, kau masuk kelas ni, macam mana kau ni? Macam mana kau boleh wujudkan kelas ni? Macam itulah. Baik. Bukan. Baik. Jadi, kita lihat. Raja Yusuf, iaitu Raja Dihilir juga menuntut haknya sebagai sultan setelah sekian lama diketepikan. Tapi paling penting, Raja Abdullah. Raja Abdullah iaitu Raja Muda tidak ditabalkan sebagai sultan kerana tidak hadir ke upacara pemakaman Sultan Ali walaupun dijemput. Jadi beliau menuntut kembali haknya sebagai sultan
akibat masalah keuangan dan desakan golongan pelabur Eropah dan China. Baik, kenapa Raja Yusof diketepikan? Ni panjang ceritanya. Sebenarnya kalau ikutkan, kita ada Raja di Hilir. Okey, Raja di Hilir. Kemudian seterusnya iaitu Raja Raja Bendahara, dan kemudian kita ada Raja Muda sebelum ditambahkan menjadi Sultan. Jadi pada waktu ini sebenarnya Raja Muda adalah Raja Abdullah. Raja Abdullah. Dan kemudian Raja Bendahara ni ialah sebenarnya Raja Ismail. Raja Ismail. Dan juga Raja di Hilir pula adalah siapa? Iaitu Raja Yusof. Raja Yusof. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku, Raja Abdullah ni sebelum itu Raja Abdullah ni sebenarnya adalah dia bukan duduk di sini. Sebenarnya dia duduk di sini. Raja Abdullah pada awal-awalnya semasa Sultan Ali ni masih ada. Masa tu Sultan Ali ni masih ada Sultan Ali, bukan engkau Ali, Sultan Ali. Waktu tu masih ada. Jadi Raja Abdullah Sultan Ali telah naikkan Raja Abdullah ini menjadi Raja Muda. Dia dah skip. Sultan Ali lah naikkan. Dia dah skip pergi ke sini. Raja Abdullah. Jadi Raja Ismail tak puas hatilah. Jadi apabila asal dia naikkan sebab Sultan Ali yang buat. Tak tahu kenapa. Jadi bila Sultan Ali meninggal, mangkat, so Sultan Ali jawatan Sultan tu kosong. Jadi Raja Ismail kata apa? Aku sepatutnya naik Raja Muda. Sebenarnya sekarang ni aku jadi Sultan. Ya, betul. Jadi sebab itu Raja Muda iaitu Raja Abdullah tak puas hati. Yang dia ni pun skip, yang dia ni pun skip. Raja Ismail. Dia skip Raja Muda. Dia terus naik kepada Sultan, menjadi Sultan. Raja Yusof pula, dia kata apa? Aku ni bila nak naik Raja Bendahara? Kan, sepatutnya aku ni dah lama naik jadi Sultan. Sepatutnya aku dah pergi sini dulu. Tapi ini korang yang skip-skip, aku ni stay kat sini. Tak ada, aku pun nak jadi Sultan juga. Dah berebut. Nampak tak? Inilah dia kata apa? Iaitu telah tidak mematuhi sistem penggiliran. Tidak mematuhi sistem penggiliran. Jadi dia main skip-skip macam tu ya. Ya, betul. Baik. Kalau punca macam mana sekalipun, dia tidak akan membawa apa-apa solution sebab Sultan Ali dah mangkat. Jadi sebab itu mereka pun berebut. Jadi berebut. Nampak tak? Macam ni kan? Nampak tak yang ini? Sultan Ali. Sepatutnya Raja Jaafar naik Raja Muda jadi Sultan Jaafar. Raja Ali naik Raja Muda. Kemudian Raja Ali terus naik kepada menjadi Sultan Ali. Tetapi Raja Ismail ni dia sepatutnya naik ke sini. Tapi Raja Abdullah dah skip pergi ke jadi Raja Muda. Jadi Raja Ismail kata, tak boleh ni. Sepatutnya aku naik Raja Muda. Sekarang ni Sultan Ali tak ada. Aku naik jadi Sultan. Jadi Raja Abdullah tak puas hati lah. Nampak tak? So Raja Yusof pula kat sini, dah lama tak naik-naik. Dia masih lagi dekat Raja di Hilir. Jadi dia pun tak puas hati. Muhammad Shah tu Sultan Johor. Mana pula Muhammad Shah ni Sultan Johor. Baik. So inilah dia yang berlaku. Jadi Raja Yusof ni buat apa dia sebenarnya? Raja Yusof ni menuntutlah dia punya jawatan sebab dia pun Raja di Hilir. Sepatutnya dia dah naik. Bila Raja Ali naik sini, sepatutnya Raja Yusof ke sini. Sepatutnya Raja Yusof ke sini. Kemudian bila Raja Abdullah naik, kalau Raja Abdullah naik Sultan, dia sepatutnya dah pergi ke sini. Dia patutnya dah naik tau.
Tapi Raja Yusuf oleh kerana Raja Abdullah dengan Raja Ismail ni telah skip, maka dia yang stay kat situ. So dia tak puas hati ya. Jadi itulah yang berlaku. Ini ada dalam nota ni kalau korang tengok, korang boleh tengok nota tu. Dia detail lagi tentang skip-skip ni apa semua. Baik. So kalau kita lihat di sini, okey, itu yang berlaku di Perak. Okey. Dan oleh sebab itu inilah memberi peluang. Ya, betul, memang tak ada. Memang tak ada. Okey, sebab Raja Yusuf ni sebenarnya dia kekal di sini. Dia telah naik ke sini. Dan kemudian dia naik ke sini. Dia statik ke situ. Okey. Jadi, kekacauan di Perak memberi peluang kepada British untuk melakukan manipulasi politik. So, Gubernur Negeri Selat iaitu Sir Andrew Clark telah memberi sokongan kepada Raja Abdullah dan menyatakan kesediaan British untuk membantu mengesahkan Raja Abdullah sebagai Sultan Perak. Nampak tak? Andrew Clark telah bersedia untuk membantu Raja Abdullah. Ambil kesempatan. Kemudian, bagaimana manipulasi British di Selangor? Di Selangor sama juga. Puncanya Perang Klang, iaitu Perang Klang yang melibatkan Raja Abdullah bin Raja Jaafar dan Raja Mahdi bin Raja Sulaiman. Dia orang ni berebut. Raja Abdullah memperoleh hak mentadbir daerah Klang daripada Sultan Abdul Samad. Apabila Raja Sulaiman mangkat. Siapa Raja Sulaiman ni? Raja Sulaiman inilah bapa kepada Raja Mahdi. Jadi Raja Abdullah berjaya memajukan daerah Klang sebagai pusat pengeluaran biji timah dengan pembukaan lombong di sekitar Ampang dan Kuala Lumpur. Harus diingat, yang ini Raja Abdullah ini bukan Raja Abdullah Perak. Ini Raja Abdullah di Selangor. Orang lain Jangan kau fikir benda ni sama. Bukan. Raja Abdullah di Perak lain daripada Raja Abdullah di Selangor. Orang yang berbeza. Dua cerita yang berbeza. Nama je sama. Nama je sama jangan korang ni. Ya. Baik. Kemudian, kemajuan perlombongan biji timah di daerah Kelang ni mendorong Raja Mahdi menuntut hak ke atas daerah tersebut yang pernah diletakkan di bawah kekuasaan ayandanya iaitu Raja Sulaiman. Beliau mendapat sokongan kumpulan Gihit. Jadi kalau kita lihat, inilah berlaku kekacauan di Selangor, juga memberi peluang kepada British untuk melaksanakan manipulasi politik. So British telah memihak kepada raja dan pembesar Melayu yang boleh membawa keuntungan, dan British telah memberikan bantuan ketenteraan kepada Tunku Kudin untuk menamatkan Perang Klang. So melalui bantuan tersebutlah British mengharapkan Sultan Selangor akan menerima perlindungan British bagi mewujudkan kestabilan di Selangor. Manipulasi juga tu. Bagaimana pula dengan manipulasi British di Sungai Ujong? Manipulasi British di Sungai Ujong sama juga. Iaitu British melakukan manipulasi politik. Bila kalau kita lihat Sungai Ujong ni kaya dengan biji timah. Ceritanya Sungai Linggi pula adalah laluan penting. Orang dulu-dulu hantar biji timah menggunakan sungai. Menggunakan sungai. Jadi Sungai Linggi adalah laluan untuk menghubungkan daerah Sungai Ujong tadi dengan kawasan sekitarnya. So pembesar yang menguasai Sungai Linggi akan mendapat hak memungut cukai terhadap pedagang yang membawa biji timah melalui sungai tersebut untuk dibawa ke Pelabuhan Melaka. Maksudnya di sini, Sungai Ujong adalah pusat perlombongan. So ada Sungai Linggi di mana para pedagang-pedagang ini akan mengambil biji timah daripada Sungai Ujong, naik sampan, kemudian ikut Sungai Linggi dan terus hantar ke Melaka. So Sungai Linggi dia akan ada macam tol lah. Macam tol untuk memungut cukai. Siapa-siapa yang bawa biji timah melalui sungai itu akan kena bayar cukai. Di mana? Di Sungai Linggi. Jadi Sungai Linggi itu
pusat pemungutan cukai. Oleh sebab itu, pembesar-pembesar berebut untuk memungut cukai di Sungai Ligi, iaitu Datuk Kelana, Datuk Shah Bandar dan Datuk Muda Ligi bersaing untuk mengawal pungutan cukai di Sungai Ligi. Jadi, siapa yang memperkenalkan sistem cukai? Sistem cukai sebenarnya telah diperkenalkan sejak zaman Firaun lagi. Okey, sistem cukai memang telah diperkenalkan sejak zaman Firaun lagi. Dah lama, sejak daripada tamadun Mesir Purba lagi. Memang dah ada. Okey, sebagai satu cara untuk apa? Menunjukkan kesetiaan dan juga sebagai sumber pendapatan kepada pemerintah. Itu memang dah ada, dah lama dah. Baik. So persengketaan Datuk Kelana dan Datuk Shah Bandar ini telah dimanipulasi oleh British. So akhirnya British telah memperoleh hak memungut cukai. British yang dapat memperoleh hak memungut cukai di Sungai Ligi kerana memberikan bantuan ketenteraan kepada Datuk Kelana untuk mengalahkan Datuk Shah Bandar. Akhirnya British yang dapat. Jadi perbalahan pembesar ini di Sungai Ujong dan persaingan untuk menguasai Sungai Ligi telah menjejaskan kegiatan perdagangan di negeri-negeri selat. Jadi manipulasi British dalam konflik ini berjaya meletakkan daerah Sungai Ujong yang kaya dengan biji timah di bawah kekuasaan British. Apa jadi Datuk Muda Ligi? Datuk Muda Ligi dia tak join. Akhirnya dia berundur daripada persaingan antara Datuk Kelana dengan Datuk Shah Bandar. Dia berundur. Okay. Baik. Itu yang pertama, strategi manipulasi. Strategi yang kedua, iaitu desakan dan paksaan kepada raja-raja Melayu. British menggunakan strategi mengugut dan mendesak pemerintah tempatan untuk menerima perlindungan British. Mengugut dan desak. Contohnya desakan British di Selangor. British bertindak campur tangan dengan memberi bantuan ketenteraan untuk menamatkan kekacauan di Selangor. Kita dah bagi tahu tadi kan tentang peperangan antara Raja Abdullah dengan Raja Mahdi di dalam Perang Kelang. British telah memberikan bantuan kepada Raja Abdullah. So akhirnya Raja Abdullah menang. Namun British tidak berjaya memujuk Sultan Abdul Samad untuk menerima perlindungan British. Sebab Sultan Abdul Samad kata apa? Ini British ni memang saja nak cari alasan ni. Tak nak. Better tak nak terima. Jadi akhirnya British menggunakan dua peristiwa. Iaitu pertama, rompakan kapal dagang British yang berlaku di perairan Kuala Langat. Dan satu lagi, serangan rumah api di Tanjung Rakado. Dua ini saja sudah cukup untuk bagi tahu Sultan Selangor, Sultan Samad, kamu tuanku tak mampu untuk melindungi keselamatan para pedagang. Oleh sebab itu tuanku kena terima perlindungan daripada British. Kenapa? Dua peristiwa ini. Jadi akhirnya Sultan Abdul Samad terpaksa menerima perlindungan British. Baik. Desakan dan paksaan British di Pahang. Di mana di Pahang tidak berlaku kekacauan dalam kalangan pelombong Cina yang boleh jadikan alasan. Memang tak ada berlaku apa-apa sebenarnya. Malah Sultan Ahmad amat berhati-hati dalam rundingan dengan pihak British. Yang sebenarnya berusaha memujuk baginda untuk menerima perlindungan British. Jadi, oleh itu sebenarnya British tak ada ruang tau untuk membuat manipulasi ke, nak paksa Sultan ke kan. Tapi pada tahun 1887, British mendapatkan bantuan Sultan Abu Bakar dari Johor untuk memujuk Sultan Pahang menerima seorang wakil British di Pahang. Nampak tak? British minta Sultan Johor untuk pujuk Sultan Pahang. Terimalah wakil British. Tak nak. Dia tak nak. Namun pada tahun 1888, British memperoleh peluang untuk mendesak dan memaksa Sultan, iaitu dalam peristiwa berlaku kematian seorang lelaki berbangsa Cina
bernama Gohui. Jeng jeng jeng. Okey, Gohui ini ada dalam filem Mat Kilau. Yang botak separuh tu, patu rambut panjang Cina tu kan. Kan British selalu panggil Gohui tu. Gohui. Bagaimana dengan yang ini? Oh, saya rasa kan, tu Gohui. Gohui. Dan Gohui itu memang wujud, watak itu memang wujud. Dalam sejarah memang wujud watak tu. Jadi, kematian Gohui yang ditikam di perkarangan istana. British mendakwa Gohui itu ialah rakyat British dan Sultan diminta bertanggungjawab atas kematian rakyat tersebut. Jadi atas kematian itu Sultan Pahang dipaksa menerima perlindungan British atas alasan Sultan tidak mampu mewujudkan keadilan dan ketenteraman awam. Bukan kena tembak Pak Deris ke? Okey, sebenarnya dalam filem Mat Kilau tu, Gohui tidak dibunuh oleh British kan? Yang tikam tu Pak Deris. Yang tikam tu Pak Deris sebenarnya. Okey. Yang tikam tu adalah Pak Deris. Yes, betul. Namun begitu, okey, yang itu kalau kita tengok, okey, Gohui ditikam ketika peperangan. Macam mana pula mayat dia boleh ditemui di perkarangan istana? Okay. Pak Deris tu adalah salah seorang daripada pembesar lah dalam filem tu. So sesiapa yang tak tengok lagi boleh tengok. Okay. Cikgu tak rasa lah. Rasa je dalam kelas ni pun ramai lagi yang dah tengok. Saya tak boleh tengok. Okay, baik. Film saya I see. Okay, baik. So tapi bila tengok movie bahaya sebab banyak bising. Oh ya ke? Cerita memang best. Ya, betul. Okay, jadi kita boleh tengok memang watak Gohui ni memang wujud. Memang wujud dalam sejarah dan dalam filem itu sebenarnya. Ya. Jadi oleh sebab kematian Gohui inilah Sultan Pahang terpaksa menerima perlindungan British. Dalam real life Pak Deris bunuh ke? Dalam kisah sejarahnya, Pak Deris bunuh, tapi sebenarnya tak tahu. Tidak mendapat kepastian sebab tidak ada catatan tentang kisah itu sebenarnya. Tidak ada catatan tentang kisah itu. Baik. Kemudian satu lagi strategi iaitu menandatangani perjanjian dengan pemerintah. Iaitu perjanjian pertama British dengan negeri Melayu iaitu perjanjian Pangkor 1874 yang telah ditandatangani di atas kapal British HMS Pluto. Perjanjian Pangkor ini mengukuhkan kuasa British di Perak di mana Andrew Clark iaitu Gubernur Negeri Selat telah bertindak panggil semua pembesar Melayu untuk berunding di Pulau Pangkor. So antara pembesar yang hadir Raja Abdullah, Ngah Ibrahim dan juga Datuk Sagur serta juga kumpulan Gihin dan Haisan. Dan akhirnya kalau kita lihat syarat perjanjian Pangkor ini iaitu Sultan akan menerima seorang residen British. Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. British berkuasa penuh atas pungutan cukai di Perak. Ngah Ibrahim diakui sebagai orang kaya Menteri Larut dan menerima seorang penolong residen. Raja Ismail tadi dibenarkan memakai gelaran Sultan Muda dan diberikan sebuah jajahan kecil. Tapi paling penting nasihat residen British mesti diminta dan dipatuhi dalam semua urusan pentadbiran. Kecuali berkaitan dengan agama Islam dan adat Melayu. Okey. Baik. Okey, selepas nasihat itu itulah. Macam paksaan je kan Darun. Baik, selepas Portugis kalah dengan Belanda, Belanda dapat Melaka. Tapi melalui perjanjian London, British dapat Melaka dari Belanda. Portugis ni tak buat apa-apa ke usaha untuk dapat balik? Tak ada. Selepas kalah, Portugis balik. Dan Portugis tidak lagi menjadi kuasa penjajah lagi. Tak ada dah selepas itu. Penguasaan penjajah telah jatuh ke tangan British dan juga Belanda serta Sepanyol. Ya, betul. Itu je lah yang tinggal di Timor Leste tu. Di Timor Leste tu. Baik. Kepentingan perjanjian Pangkor ini
Kalau kita lihat, perjanjian Pangkur inilah menandakan kejayaan penguasaan British secara langsung dalam hal ehwal pentadbiran di negeri Perak. Begitu juga dengan perjanjian-perjanjian lain. Okay. Sebab mau minggu di Portugis tak ada je dalam sejarah. Ya, betul. Okay, perjanjian British Sungai Ujong, okay, Datuk Kelana diiktiraf sebagai pemerintah Sungai Ujong dan British mempunyai kuasa penuh memungut cukai. Dalam perjanjian British Selangor, British bantu Sultan memerintah negeri. British menghantar J.G. Davidson ke Klang dan Frank Swettenham untuk membantu pentadbiran Selangor. Dah start dah. Kalau kita lihat, dah start meletakkan pengaruh-pengaruh British dalam pentadbiran. Dan kemudian perjanjian British di Pahang, British menempatkan seorang wakil yang mempunyai kuasa seperti pegawai konsul. British bertanggungjawab menjaga keamanan Pahang dan Pahang tidak dibenarkan membuat perjanjian dengan kerajaan asing tanpa kebenaran British. Baik, sudah diletakkan residen-residen itu, maka bermulalah sistem residen di mana British telah laksanakan sistem residen. Baik, residen British, apa fungsi dia sebenarnya? Berperanan untuk menasihati raja-raja Melayu dalam semua hal ehwal pentadbiran kecuali berkaitan agama Islam dan adat Melayu. Semua nasihat residen British hendaklah diikuti dan dipatuhi. Semua nasihat. Itu yang tak boleh belah tu. Kan? Jadi nasihat nasihat. Okey, baik. Sistem residen adalah sistem pemerintahan British secara tidak langsung di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Okey. Baik, ciri sistem residen, sultan dan pembesar masih lagi kekal. Tetapi peranan pembesar, maknanya peranan bendahara, temenggung, pengurus bendahara itu, fungsi-fungsi itu digantikan dengan pegawai-pegawai British. Cikgu, apa tanggungjawab pembesar? Macam tak function je. Function. Tetapi mereka terpaksa ikut arahan sultan. Dan sultan pula kena ikut arahan residen. Jadi tak boleh nak melawan. Tak boleh nak melawan. Jadi sultan dan pembesar telah kehilangan kuasa dalam pentadbiran dan pungutan cukai. Residenlah telah mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar-pembesar dan negeri, dan sistem residen, jabatan-jabatan dan sistem bercorak barat digunakan menggantikan sistem pentadbiran tradisional. Nasihat British mesti diterima, dan sultan tidak lagi boleh buat undang-undang seperti sebelumnya. Okey, nampak? Batu Raja, ya betul. J.W. Bush dilayan dengan cara lain di Perak. Cikgu J.W. Bush dibunuh dalam toilet break kan? Apa dah dalam toilet? Okey, dia dibunuh dalam sungai lah. Okey, baik. Ketika tengah mandi. Baik, J.W. Bush, dan juga Sultan Abdullah. Okey, di sini Perak Perak dapat J.W. Bush. Pahang dapat J.P. Roger. Dia mandi orang tempatan. Iyalah, betul lah. Kan dia mandi kat sungai. Okey, Martin Lister di Negeri Sembilan dan J.G. Davidson di Negeri Selangor. Okey. Ia di Pasir Salak tu. Kamu ingat apa? Orang dulu-dulu mandi pakai apa? Pakai shower. Bukan. Orang dulu, rumah orang dulu mana ada shower? Kan? Agak-agak lah kan, zaman-zaman ni ada shower. Toilet kayu tak ada. Orang dulu mandi di sungai. Mandi di sungai. Apa susah? Air sungai bersih pada waktu itu. Baik. Baik, kemudian bila dah dapat empat-empat negeri ini, maka British telah membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Gabungkan empat-empat negeri ini jadi Negeri Melayu Bersekutu melalui Perjanjian Persekutuan 1895. Di mana pembentukan sebuah persekutuan dengan gabungan Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, Residen Jeneral sebagai ketua pentadbiran kerajaan persekutuan. Setiap negeri akan ada residennya.
Raja-Raja Melayu kena terima nasihat Residen Jeneral dalam semua perkara kecuali yang berkaitan agama Islam. Kuala Lumpur jadi pusat pentadbiran Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri Melayu Bersekutu juga dikenali sebagai Persekutuan 1896. Inilah dia bendera Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Okay, bendera Negeri Melayu Bersekutu dan ini jantan Negeri Melayu Bersekutu. Okay. Dan faktor pembentukan kenapa digabungkan Negeri Melayu Bersekutu ini? Okey, ada banyak sebab. Yang pertama iaitu untuk mengatasi kelemahan sistem residen. Sebab residen sebenarnya diorang jalankan tugas tidak diberikan garis panduan yang jelas. So residen menjadi semakin berkuasa. Sebab itu ramai raja dan pembesar Melayu tidak berpuas hati. Sampaikan JWW Bush dibunuh. Apa dan muka? Baik. Kemudian menyeragamkan pentadbiran supaya pentadbiran di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang sebelum ini tak seragam, tak sama di antara negeri-negeri itu. Jadi, British perlukan pentadbiran yang cekap dan seragam. Sebab itu ditubuhkan Negeri Melayu Bersekutu. Dan faktor yang ketiga, untuk menjamin keselamatan negeri. Di mana bila digabungkan negeri-negeri ini, maka mereka mempunyai pasukan keselamatan sendiri. Ada askar sendiri yang boleh menjaga keamanan negeri Melayu Bersekutu. Dan paling penting sebenarnya untuk menangani masalah kewangan Pahang. Di mana Pahang memang mengalami masalah. Jadi Perak, Selangor dan Negeri Sembilan dapat membantu mengurangkan beban kewangan negeri Pahang. Kenapa? Kerana negeri Pahang banyak berbelanja. Untuk apa? Untuk menyediakan askar-askar dan tentera-tentera bagi menentang Datuk Bahaman dan Mat Kilau di Pahang. Itu punca dia sebenarnya. British terpaksa keluarkan duit banyak untuk membiayai ketenteraan, askar-askar, makanan, senjata, banyak duit. Untuk apa? Untuk hantar askar ni berperang dengan Datuk Bahaman dan Mat Kilau. In the end, bila dah banyak duit dah habis, so British kata apa? Siapa nak tanggung ni? Ni Pahang kena tanggung. Kerajaan Sultan Pahang kena tanggung. Jadi bermakna Pahang berhutang dengan British. Bila Pahang berhutang dengan British, British kata apa? Tak apa. Gabungkan empat negeri ni, nanti Selangor, Negeri Sembilan dengan juga Perak akan bayarkan, akan bantu bayarkan hutang Pahang kepada British. Macam tu. Itu sebenarnya. Kamu ingat apa? Nak hantar banyak spoiler Mat Kilau. Masa semua negeri terima residen, British boleh ambil biji timah dengan free atau kena bayar? British boleh ambil timah dengan free. Itu sebenarnya. Tapi dia adalah bayar sikit, bayar kepada pembesar dan juga bayar kepada sultan sikit lah. Nampak tak? Jadi inilah punca kenapa negeri Pahang menghadapi masalah kewangan. Sebab apa? Sebab British terpaksa keluarkan banyak belanja untuk ketenteraan bagi mengalahkan Datuk Bahaman dan Mat Kilau. In the end, Mat Kilau tidak berjaya dibunuh. Mat Kilau hidup sampai tahun 1969. Orang baik sentiasa hidup. Tapi mungkin best friend dia mati. Jadi memang betul. Tapi Mat Kilau memang hidup sampai tahun 1969 dekat tahun 70-an dia keluar, dia bagi tahu saya lah Mat Kilau. Orang baik tak pernah kalah. Kecuali kalau cerita tu berepisod. Dia betul. Kecuali kalau cerita tu berepisod dan atau mungkin cerita tu menggunakan kamera yang macam ni. Macam cerita Indonesia tu kan. Jadi itulah dia. Macam tu. Macam tu. Baik. Baik. So pentadbiran Negeri Melayu Bersekutu, dia ada Majlis Mesyuarat Negeri, yang dipengerusikan oleh Raja-Raja Melayu dan juga ada Majlis Mesyuarat Persekutuan yang mana diberikan kuasa kepada British untuk mengawal undang-undang dan keuangan negeri. Jadi kuasa pentadbiran kepada Pesuruhjaya Tinggi British.
So inilah dia, okey, di mana kalau kita lihat, okey, Pesuruhjaya Tinggi British ini struktur Majlis Mesyuarat Persekutuan, di mana Pesuruhjaya Tinggi British di atas sekali, kemudian Residen General, dan di bawah tu ada 4 orang Raja Melayu, 4 orang Residen, dan 4 orang ahli tidak rasmi, 3 orang Eropah dan 1 orang Cina. Itu kita kata Majlis Mesyuarat Persekutuan. Dan pada akhirnya, pembentukan Durbar. Durbar sebenarnya adalah persidangan Majlis Raja-Raja Melayu. Untuk apa? Untuk Durbar ni, British bentuk Durbar supaya dapatkan sokongan Raja-Raja Melayu terhadap negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan Durbar memperlihatkan tanggungjawab bersama-sama oleh Raja Melayu sebagai pelindung orang Melayu. Antara ahli Durbar itu ialah Raja Melayu, Pesuruhjaya Tinggi British, Residen General dan juga Residen British. Jadi itulah dia tentang negeri-negeri Melayu bersekutu. Nampak tak ni? Ini negeri-negeri Melayu bersekutu, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Manakala Pulau Pinang, Melaka dan Singapura adalah negeri-negeri selat. Kemudian Perlis, Kedah, kemudian Kelantan, Terengganu dan juga Johor menjadi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi itulah dia berkaitan dengan negeri Melayu bersekutu. Maka dengan ini kita tamatlah untuk revision bab yang ketiga, iaitu berkaitan dengan negeri Melayu bersekutu. Mak tak sempat nak tengok soalan. Habis macam tu je bab 3 ni. Oi. Okey, baik, ada soalan nak tanya? Ada tak soalan nak tanya berkaitan mana-mana bahagian? Tak ada, boleh cikgu tunjuk video melampan. Nak juga tengok video melampan. Okey. Itu nanti cikgu tunjukkan untuk kefahaman. Baik. Yang lain ada soalan? Yang lain ada tak soalan berkaitan dengan bab yang ketiga ini? Okey. Ada? Okey. So, baik, ada soalan. Kita tengok. Okey, bila nak undi cikgu jadi PM? Allahu Akbar. Kan? Kenapa nak undi cikgu jadi PM? Untuk apa? Okey. Baik. Yo lah. Okey. Baik, ini adalah contoh soalan. Okey, kita tengok di bahagian belakang tu. Okey, bawah tu ada contoh soalan berkaitan dengan soalan bab yang ketiga ni. Baik. Cikgu suka untuk tunjukkan kamu bagaimana bentuk soalan struktur bab ni. Okey. Ini contoh soalan dia. Okey, senaraikan kawasan perlombongan biji timah di Perak dan Selangor pada abad ke-19. Ya betul, Aliyah Hanani. Betul. Okey. Okey. Baik. Kawasan perlombongan biji timah. Nak jawab, ingat nak jawab tengok markah, berapa markah. Satu markah. Contoh Perak. Perak Larut. Okey, Larut boleh, Ipoh boleh, Kuala Kangsar boleh, Beruas boleh, banyak. Taiping boleh. Selangor satu markah. Bagi satu je. Mana-manalah. Okey, Lukut, Jugra, Kuala Lumpur, Ampang boleh. Tak ada masalah. Soalan B. Bagaimanakah Ngah Ibrahim memajukan perlombongan biji timah di daerah kawalannya? Ngah Ibrahim. Ngah Ibrahim, ingat dulu Ngah Ibrahim itu siapa? Pembesar Melayu di negeri Perak. Iaitu betul Tarun. Membawa masuk pelombong Cina. Membawa masuk pelombong Cina untuk memajukan kawasan perlombongan biji timah dia. Jadi itu antara kaedah bagaimana Ngah Ibrahim memajukan perlombongan biji timah. Baik. Soalan C, apakah peranan Jugra kepada Kesultanan Selangor? Baik, Jugra sebenarnya adalah pusat pentadbiran. Bukan kawasan perlombongan, bukan. Jugra ialah Jugra sebenarnya ialah pusat pentadbiran Kesultanan Selangor. Itu satu pusat pentadbiran dan juga Jugra menjadi
menjadi pusat pengutipan cukai. Okey, bagi pedagang-pedagang biji timah. Okey, pusat pengutipan cukai. Okey, kawasan pengutipan cukai bagi pedagang-pedagang yang membawa biji timah di Sungai Langat. So itu peranan Jugra. Okey, itu peranan Jugra. Baik. Okey, dan soalan D. Andaikan anda seorang pembesar di salah sebuah daerah yang kaya dengan biji timah di Perak. Terangkan bagaimana anda memajukan perlumbungan biji timah di daerah anda. Andaikan anda seorang pembesar. Okey, bagaimana anda memajukan? Ya. Okey, 4 markah. Pertama, membawa masuk pelumbung Cina. Okey. Yang kedua, menggunakan kaedah yang terkini dalam perlombongan, iaitu menggunakan kaedah menggunakan teknologi, iaitu apa? Kalau teknologi daripada Eropah, mereka menggunakan kapal korek ya untuk perlombongan biji timah. So menggunakan teknologi kapal korek untuk mengeluarkan biji timah dengan lebih banyak. Itu. Ya. Masuk pelumbung untuk majukan perlombongan. Yes, betul. So itulah andaikan anda salah seorang pembesar. Okey. Jadi bagaimana anda memajukan perlombongan ini? Kamu boleh ikut fakta yang telah kamu belajar dalam bab ini. Tempat perlombongan tu dipanggil lombong. Lombong biji timah. Kalau perlombongan biji timah, lombong biji timah. Kalau lombong emas, dipanggil lombong emas lah. Macam tu. Baik. Soalan 2. PX ke? Okey. Ya, betul. Sistem residen telah diperkenalkan di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. So, apakah peranan residen British? Yep. Bukan. Kalau tak salah cikgu, biji timah ialah tin. Tin ore. Tin rasanya. Ya, betul. Ya, betul. Apakah peranan residen British? Ya, okey, memberi nasihat dalam hal pentadbiran kepada Sultan, betul. Dan bak kata Roy, semua nasihat residen British perlu dipatuhi dan diterima. Itu kamu boleh mentionkan peranan residen British. 2 markah tu. Maknanya pertama, memberikan nasihat, dan yang kedua kamu kata apa, iaitu semua nasihat itu perlu dipatuhi dan diterima oleh Sultan dan pembesar. So itu dah dapat 2 markah. Dah dapat 2 markah. Baik. Kemudian jelaskan ciri-ciri sistem residen. Ini boleh je. Sistem residen kamu boleh cerita tentang apa tugas dia, memberi nasihat dalam pentadbiran. Dan yang kedua, dia tidak akan memberi nasihat dalam hal ehwal agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Yang ketiga, mengambil alih kuasa pembesar dalam pengutipan cukai. Cukai juga, residen ambil alih kuasa tu. Sistem residen, maknanya residen juga berkuasa untuk mengutip cukai. Itu dia, ulang baliklah. Dan C, sistem residen yang dilaksanakan di negeri-negeri tersebut mempunyai beberapa kelemahan. Jelaskan. Banyak. Iaitu pertama sekali, residen tidak mempunyai garis panduan dalam mentadbir. Kemudian residen boleh tulis jadi garis panduan. Ya, betul. Dan yang kedua iaitu kita kata bahawa residen menyebabkan residen telah melangkaui kuasa sultan. Maknanya melebihkan kuasa daripada kuasa sultan. Melangkaui kuasa sultan dalam pentadbiran. Itu kelemahannya. Ya, iaitu residen semakin berkuasa, melangkaui kuasa sultan. Baik. Dan soalan D, nilaikan kesan pelaksanaan sistem residen terhadap masyarakat tempatan. Baik. Kesan pelaksanaan sistem residen iaitu menyebabkan apa? Pertama sekali, raja kehilangan kuasa. Raja kehilangan kuasa dalam
pentadbiran. Yang kedua, para pembesar kehilangan kuasa dalam memungut cukai dan hilang pengaruh terhadap terhadap masyarakat. Yang ketiga, masyarakat dibebani dengan cukai yang tinggi. Masyarakat dibebani dengan cukai yang tinggi sebab pelaksanaan sistem presiden ini. Dan akhirnya telah menyebabkan perkara ini menyebabkan berlakulah penentangan terhadap residen British. Dan dia boleh melahirkan semangat patriotism, melahirkan semangat cintakan negara dan berjuang untuk menentang penjajahan British pun boleh. Pun boleh macam tu. Pun boleh. Guys, kita ada 41 orang ni, ini cikgu nak maklumkan bahawa sebenarnya